Bukan buku ni lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan amalan-amalan al-mahdiyin, yang berkenaan dengan amalan mereka yang di akhir zaman yang berada dalam keadaan mempersiapkan diri dia untuk berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan ujian-ujian yang besar. Jadi insya-Allah pada pagi ini mari sama-sama kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sajalah sebenarnya yang mengizinkan kita untuk berkumpul pada hari ini, insya-Allah. Dan sama-sama kita berdoa supaya diberikan Allah barakah, diberikan oleh Allah SWT rahmat dia, dan seterusnya insya-Allah kita mendapat hidayah dan taufiknya. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran, dah baca dah tadi. Kita mulakan dengan kita tajdid syahadah kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, marilah sama-sama kita menundukkan hati kita, fikiran kita kepada Allah, kepada kebenaran Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang hebat, dan bukan saja diberikan nikmat, diberikan juga barakah, barakah kepada kita dalam berbagai perkara. Allah berfirman, tabarakasmu rabb bikazil jalali wal ikram, dan
maha barakah, maha berkat. Nama Allah, ismu Allah itu Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki segala kebesaran, jalali wal ikram, iaitu yang memiliki segala kebesaran, segala keagungan dan segala kemuliaan. Jadi insya-Allah kita mulakan pada hari ini dengan kita merasai kasih sayang Allah, kita merasai petunjuk daripada Allah tadi, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, mungkin ramai puan-puan kat sini kan, kerana pagi-pagi ni mungkin yang suri rumah tu dia boleh join lah kan, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan kekuatan-kekuatan bersama dengan Ismul Azam. Kita telah pun menceritakan semalam berkenaan dengan bagaimana apakah dia halangan-halangan sebenarnya yang membawa kita tidak boleh nak mengenal Allah. Halangan yang tidak boleh nak mendekati Allah, takarub pada Allah. Halangan untuk kita menghayati Ismul Azam, sehingga kan kita tak kenal Allah, sehingga kan kita mungkin tahu nama Allah tapi kita tidak boleh merasai dan menghayati. Kita dah bincang semalam. So pada hari ini kita akan sambung lagi, insya-Allah, dalam rangka kita membina kekuatan, memproses diri kita untuk kuat bersama-sama dengan nama Allah, nama Allah yang agung, Ismul Azam, Ismullah Al-Azam, iaitu nama Allah yang agung itu. Maka kita akan berbincang pada hari ini satu tajuk yang penting, iaitu satu tajuk yang sebenarnya dia bukan sahaja kita nak kena tahu apakah halangan macam semalam, dosa kita, lalai kita, kita bincang berkenaan dengan kita kata kejahatan-kejahatan kita, perkara-perkara yang menghalang kita pada Allah. Tetapi kita nak kena faham juga antara perkara yang menghalang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah kita tidak bertawajuh, tidak menghadap Allah dengan keadaan hati yang betul. Dan hati yang betul ni maknanya dia mungkin bukan dosa, tetapi hati kita sebenarnya bukan, dia dosa. Dia dosa juga, tapi sebenarnya kita tak perasan dia dosa. Kita tak perasan dia dosa. Ini lebih halus lah. Semalam tu kita nak tengok dosa mata, dosa telinga, hati dengki kat orang, hati hasad kat orang, hati ada dendam, contohnya hubbud dunia, hubbur riasah, cinta dunia, cinta kepada kepimpinan, hubbur mal, cinta kepada harta. Jadi hari ini kita nak tengok yang lebih halus lagi. Apa yang lebih halus lagi ialah perasaan yang ada dalam hati kita ni, yang kita yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, tapi kita tidak rasa dia satu kesalahan, satu dosa, sehingga menyebabkan dia menjadi juga penghalang kita untuk kita memahami nama-nama Allah, untuk kita berkenalan, bermakrifat dengan Allah. Jadi kita akan tengok, dan perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah untuk kita bersama dengan kekuatan Ismul Azam itu, maka kita perlu ada antaranya dua perkara yang saya nak sentuh pada pagi ini, ialah cinta, sayang pada Allah, perasaan positif. Perasaan positif, maknanya kita ni bila kita nak menyebut nama Allah, bila kita nak berfikir tentang Allah, bila nak merasai tentang sifat Allah, af'al Allah, kita nak sama datang perasaan dalam hati kita tu, mesti ada perasaan cinta, sayang pada Allah. Dan yang kedua, perkara yang dosa juga. Jadi maknanya dosanya apa? Bila kita tak sayang Allah, dosa. Bila kita tak sayang Allah tu dosa. Bila kita rasa Allah tak sayang kita pun dosa juga. Kita akan bincang. Dan kemudian kita nak tengok pula, ada juga dalam hati kita ni yang menghalang kita untuk mendekati Allah tadi, iaitu buruk sangka. Kita buruk sangka. Kadang-kadang kita tak perasan kita ni ada buruk sangka pada Allah. Kita tak perasan kita ada buruk sangka. Jadi apa yang kita nak sama-sama merasai pada hari ini, bahawa untuk kita menghayati, memahami proses membentuk kekuatan mengenal Allah, maka perlu kita untuk satu perasaan mencintai Allah. Mencintai Allah. Dan yang kedua ialah perasaan husnul zon, berbaik sangka dengan Allah. Jadi kita nak tengok apakah yang menghalang kita daripada baik sangka tu, buruk sangka lah. Kita akan bincang insya-Allah. Jadi tujuan kita berbincang ini
supaya kita nak benar-benar membersihkan hati kita ni daripada perkara-perkara yang menghalang kita untuk mendekati Allah, taqarrub pada Allah dengan nama-nama dia, dengan sifat dia, dengan af'al dia, ataupun dengan apa yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan sebagai Rabb dan Ilah kita. Maka kita nak kena menghalusi apa yang ada di dalam. Perkara yang pertama sekali yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu kita hendaklah membina satu perasaan sayang kepada Allah. Membina satu perasaan sayang kepada Allah ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita memahami, kan, Ismul Azam. Maknanya nak sayang Allah. Nak sayang Allah. Kalau kita tak sayang Allah ni, ataupun kita tidak baik sangka dengan Allah, maka kita tidak akan ada kekuatan. Kita tak ada kekuatan sebab ini jahil. Ni dua ni sebab kita jahil. Jadi kalau yang semalam kita bincang dosa, kelemahan, kelalaian, kita kata perkara-perkara yang menghalang kita tu, hari ni kita nak tengok kejahilan kita. Jahil ni juga merupakan salah satu perkara yang membawa kepada, kan, kita tidak boleh mengenal Allah. Dan jahil yang kita maksudkan di sini bukan jahil dari sudut ilmu. Bukan jahil dari sudut ilmu, tetapi jahil dari sudut rasa hati, perasaan yang terputus daripada Allah tanpa kita sedar. Jahiliah tu dia terputus daripada Allah tanpa kita sedar. Kita tak perasan, kita ingat kita dah okey dah. Kita ingat kita dah maknanya dah kenal Allah, tahu nama Allah, dah hafal nama-nama Allah 99 nama. Nama yang ke-100 pun kita tahu. Ni nama yang ke-100. Ada juga nama ke-100 yang para ulama, tapi kita tahu 99 je, tak apalah, sampai masa kita bincang nanti. Jadi nak sebut kat sini bagaimana sesungguhnya, kan, jahilnya perasaan kita sehingga menyebabkan kita terputus. Dan jahilnya perasaan kita itu ialah nombor satu, kita tak rasa sayang Allah. Itu jahil. Kita tak rasa sayang Allah. Dan kita rasa Allah tak sayang kita. Itu buruk sangka. Itu buruk sangka. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan perempuan, apabila kita hidup, diberikan nikmat, boleh hidup pagi ni, boleh buat macam-macam, boleh makan, minum lah, boleh apa-apalah kita nak buat, ataupun boleh bekerja dan sebagainya, maka kita nak ada satu perasaan sayang pada Allah. Mesti ada sayang pada Allah, cinta ke Allah. Dan cinta kepada Allah ni sebenarnya adalah, kan, cinta yang total, maknanya 100%. Seorang yang beriman ni, dia mesti sayang ke Allah 100%. Dia tak boleh sayang kepada Allah 99%, tak boleh. Dia tak boleh sayang kepada Allah, mungkin kita kata, kan, sikit-sikit je, tak, 100%. Sayang yang sempurna. Sayang pada Allah ni mesti kasih sayang yang sempurna. Sayang yang sepenuhnya. Malahan kita lihat, kalau kita tak sayang Allah sepenuhnya, kita tak sayang Allah secara sempurna, maknanya kita tak kenal Allah. Macam itu. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama kita, dia membahagikan hub ini, al-hub ini, sayang ni kepada 3. Manusia ni secara fitrahnya dia sayang kepada 3. Dengan sebab 3 perkara lah. Yang pertama disebut hubbul lazzatin. Seseorang tu, manusia tu, dia secara fitrahnya dia akan sayang kepada sesuatu yang dia rasakan seronok dengannya. Lazzatin, lazat, yang enak, yang dia suka. Maknanya dia suka makan tom yum. Dia suka makan tom yum, maka dia sayang dengan tom yum lah. Macam itu. Jadi dia suka dengan benda yang lazzatin, benda yang nikmat. Jadi nombor 1 hubbul lazzatin. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama menggambarkan seseorang tu akan sayang kepada sesuatu itu hubbun aqliyun. Iaitu dia sayang, dia cinta kepada satu perkara itu menurut akal dia benda tu bagus. Akal itu dia benda bagus. Atau menurut kepahaman dia bagus, baik, maka dia pun suka kat tu. Walaupun tak rasa lagi kebaikannya. Contohnya, Nabi kata apa? Kita hendaklah sayang jiran kita, kan, sahabat kita kena sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna seseorang itu iman dia, melainkan dia sayang kepada saudara dia macam mana dia sayang diri kita. Kita tak rasa lagi, tapi kita nak kena sayang. Itu akliyun, fikrah, kepahaman Islam tadi. Maka kita pun sayang dia, sayang sahabat kita.
Ini hubbun aqliyun. Ini peringkat yang kedua, kan, hubbun aqliyun. Dan yang ketiga ialah hubbun ihsanin, iaitu seseorang makhluk itu secara fitrahnya dia akan sayang kepada orang yang buat baik pada dia. Kalau ada makhluk lain buat baik kat dia, dia sayang. Dia sayang. Kucing kan, orang tu sayang kucing. Kenapa sayang kucing? Kucing tak ada buat baik apa pun ni. Ada. Apa buat baik kucing ni? Memberikan ketenangan pada seseorang yang suka kucing. Dia tengok kucing, hati dia tenang. Dia tengok kucing, dia boleh bercakap-cakap. Dia duduk sorang-sorang kat rumah dia, dia bujang lagi agaknya. Dia sorang-sorang, tak boleh nak cakap, orang lain semua tak ada, anak pun tak ada, suami pun tak ada, isteri pun tak ada, dia sorang-sorang. Kucing lah dia bercakap. So dia sayang kat kucing. Sayang kat kucing. Kenapa? Kucing tu memberikan kebaikan kat dia, ketenangan. Walaupun kucing tak diberi apa pun, itu je lah dia kan. Sayang pada anak-anak, contohnya. Ataupun ibu bapa kita, anak-anak sayang pada ibu bapa, ibu bapa buat baik. Jadi hubbun ihsanin, iaitu kita sayang kepada sesuatu, pada manusia sebagainya, sebab benda tu memberikan kebaikan kepada kita. Kita sayang pada kereta kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada pada tiga-tiga tu. Ada pada tiga-tiga. Sebab tu sayang kepada Allah ni total, sempurnanya. Sebab yang pertama sekali, Allah SWT memberi nikmat kepada kita. Nikmat yang ada kat kita tu semua daripada Allah. Allah yang bagi. Apa yang kita suka? Segala yang kita suka, lazzatin. Hubbul lazzatin. Kita suka apa? Itu semua daripada Allah. Innalillah. Semua daripada Allah. Jadi, maknanya nak sebut kat sini, semua daripada Allah, semua kepunyaan Allah, Allah bagi pinjam kat kita. Kita suka sebab benda tu nikmat. Yang kedua, kita suka sebab akliyun. Kita berfikir-fikir tentang Allah SWT sebagainya pun menjadikan kita sayang kat dia. Yang ketiga, sebab Allah memberi buat baik pada kita. Ihsanin. Jadi sebenarnya sayang kat Allah ni total. Kita kena rasa, kita kena faham cara sempurna. Maknanya sayang pada Allah tak sama macam kita sayang suami isteri kita. Kita sayang suami isteri kita, dia tak cukup macam mana sayang Allah tadi. Sayang Allah sempurna. Jadi kita nak kena sayang suami, isteri, anak-anak semua kerana sayang Allah. Kita sayang kat Allah lah, kita sayang kat mak ayah kita. Kita sayang kat Allah lah, kita sayang kat anak-anak kita. Kita sayang Allah lah, kita sayang pada suami, isteri kita, kawan-kawan kita, pekerjaan kita. Kenapa? Semua itu adalah daripada Allah. Jadi maknanya sayang kat Allah ni, kalau kita kenal Allah, maka dia akan jadi satu yang total, yang sempurna, yang 100%. Kalau sayang hak lain tu semua boleh 90%, boleh lagi. Tapi sayang kat Allah mesti 100%. Jadi bila kita nak sebut Ismul Azam, nak menyebut nama-nama Allah tu, kita nak sebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Bila kita zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Jadi setiap kali kita menyebut nama-nama Allah ataupun zikir kita itu, hendaklah bersama perasaan sayang. Bersama perasaan sayang. Bersama perasaan cinta yang melampau-lampau. Macam itu. Tak ada batas. Cinta ke Allah ni tak ada batas. Ini Ismul Azam, dia berperanan. Apabila asasnya hati tadi itu, dia boleh menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala sepenuh hati dia. Jadi sebab tu bila kita zikir ni, jangan rasa berat, terpaksa baca Quran, rasa terpaksa, nak rasa sayang. Kenapa nak rasa sayang? Sebab Allah SWT kan memberi kita sesuatu yang kita suka, yang nikmat. Allah SWT merupakan kita kata Rabb kita, Tuhan kita yang ada nama-nama yang hebat. Jadi semua ada kat kita. Baik. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita nak kena latih hati kita, nak kena fikir hati kita, hati yang kita faham, hati nak kena rasa, nak kena faham kan, macam mana nak meningkatkan sayang kita pada Allah. Sebab apa? Kalau kita tak sayang Allah, kita zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, boring. Kalau seseorang tu dia bercinta lah, laki-laki perempuan ni kan, sebut nama orang tu pun dia dah seronok lah. Sebut nama dia, sebut nama pun dia dah rasa best dah. Kenapa? Sayang kat dia. Kalau kita sayang kat ayah kita, mak kita kan, sebut nama je. Nak cuti ni sebut nama, nak balik dah, nak balik kampung, sayang kat mak ayah. Sayang kat anak kan, anak-anak belajar dekat asrama mana jauh,
bila sayang cuti mesti nak panggil balik. Anak kita pula sayang kat mak ayah, mesti balik. Bila cuti mesti nak balik. Jadi maknanya sayang. Sebut nama pun. Jadi kita hari ni, kalau kita sebut nama Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, La ilaha illallah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, tapi hati kita tak rasa sayang kat dia, maka dia tidak ada kekuatan. Macam mana nak jadi Ismul Azam tadi, kan? Macam mana nama itu menjadi nama yang agung? Nama yang agung tu bukan saja pada nama itu yang memang dah agung, dah sempurna, dah hebat, tetapi hati kita menyayangi Allah dengan kasih sayang yang total, kan? Sepenuhnya. Jangan sikit-sikit, jangan separuh-separuh. Ni adalah tanda ubudiyah kepada Allah. Jadi sayang ni ibadah. Kemuncak kepada ibadah tu sayang tadi. Ibadah ni maknanya sayang sangat ke Allah sampai kita menyembah Allah. Sayang sangat pada Allah sampai kita solat, kita puasa, kita berzikir, sayang sangat. Ibadah ni maknanya sayang yang sangat-sangat. Itu maksud ibadah. Ibadah ni kita sayang sangat-sangat sampai peringkat kita rokok dia, sujud dia, bangun malam, kita baca Quran, kita berzikir, kita berpuasa kerana sayang ke Allah. Jadi ini adalah perkara yang asasi. Jadi sebab itulah pada permulaan ni saya nak sebut sini ada 5 perkara. Macam mana kita boleh menambah sayang kita pada Allah? 5 perkara. Ambil ni cuti pada nota. 5 perkara ni mesti kita buat, insya-Allah. Allah akan bagi perasaan sayang kita pada dia. Jadi ini asbab ni. Sebab apa penting 5 ni? Sebab kalau kita tidak sayang Allah, kita sebutlah nama Ya Hayyu, Ya Qayyum, hati kita keras, kering, tak ada rasa apa-apa. Kita sebutlah nama, sebutlah doa Al-Ahad, Ya Al-Ahad, ataupun kita kata La ilaha illallah, Antallah, Al-Ahad, As-Samad, Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Jadi kita sebut nama-nama Allah tapi hati kita tak ada sayang. Jadi something wrong kan? Tak kena jadi kita nak kena ada perasaan sayang. Kita nak kena, macam mana nak membina kasih sayang tadi? Nombor satu nak bina kasih sayang pada Allah, nak supaya Allah SWT menambah rasa sayang kita, ialah digambarkan oleh para ulama kita musyahadatu ihsani wa ni'mih wa zahir wa batin. Maknanya kita mempersaksikan perbuatan Allah. Kita merasakan kebaikan Allah kepada kita. Nombor satu, kita nak rasa Allah buat baik kita. Kita nak rasa Allah bersifat ihsan kepada kita. Allah memberi nikmat kepada kita. Kita nak rasa, nombor satu. Kita nak meneliti, nak mempersaksikan musyahadah ni, kita menyaksikan. Kita menyaksikan ihsan ni. Wa ni'mih, iaitu sifat Allah yang memberi kebaikan kepada kita dan memberi nikmat kepada kita, zahir dan batin. Zahir wa batin. Jadi maknanya nombor satu ni, kita nak kena sentiasa berada dalam keadaan memerhatikan, merasakan, menyaksikan kebaikan Allah yang ada pada kita setiap saat. Bukan 1 hari, 2 hari, tak. Setiap saat, setiap detik, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita. Allah memasukkan kebaikan kepada kita, menganugerahkan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan setiap detik. Bayangkan, kalau kita tak boleh bernafas, cuba kita tahan nafas. Tahan nafas. Berapa lama kita boleh tahan? Katalah kita boleh tahan 10 minit. Katalah kita boleh tahan 10 minit. Tidak ambil oksigen Allah ni. Lepas tu macam mana? Boleh lah? Tak boleh dah. Mati. Jantung kita berdenyut. Darah kita berjalan. Sel yang ada dalam hidup, dalam diri kita ni bergerak, berfungsi. Kan otak kita yang sentiasa berfungsi hidup. Otak kita hidup 24 hours. Walaupun kita dah tidur, kita ingat otak kita shutdown. Tak shutdown. Dia ada subconscious dia. Jadi subconscious dia. Jadi maknanya, kalau kita nak fikir, kita perhatikan, kita fikir, kita rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita setiap saat. Setiap detik. Semua ada kebaikan. Bukan hanya ketika makan saja kita nak rasa itu rezeki Allah.
ataupun ketika dapat gaji je, ketika orang bagi kita hadiah aja, ataupun ketika kita rasa nikmat sesuatu yang kita rasa nikmat, itulah baru kita rasa tu nikmat Allah. Tak. Setiap saat tu Allah bagi kebaikan kat kita. Allah bagi oksigen sentiasa tak habis. Baru-baru ni ada sakit sikit lah. Jadi orang rumah ni kan, dia guna oksigen. Masuk oksigen tu 10 liter tu sekejap tok nak habis kan. Tak lama lah kan. Oksigen yang kita ni Allah bagi juga tu pun. Itu pun Allah bagi. Tapi oksigen yang kita kumpul kat dalam tong tu, dalam bekas tu kan, yang kita sedut tu pun tak lama. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan oksigen di sekitar seluruh ni, sentiasa ada oksigen. Setiap saat kita bernafas. Setiap saat sel kita bergerak, berfungsi. Kidney kita, buah pinggang kita, jantung kita, liver kita, organ-organ yang ada di badan kita. Begitu juga otak, akal kita ni. Otak kita ni berfungsi, hidup. Sel hidup. Sel pula bukan satu sel, darah putih, darah merah. Itu sel darah. Yang lain-lain lagi. Jadi apabila kita memerhatikan, kita meneliti, kita musyahadah ihsan Allah, kebaikan Allah kepada kita dan nikmat Allah kepada kita, maka dalam hati kita itu akan tumbuh satu perasaan sayang kepada Allah. Sayang pada Allah. Kita tak fikir nikmat Allah yang kita tak sayang Allah. Jadi sebab tu nombor satu, nak membina sayang pada Allah ni dalam rangka kita nak memahami Ismul Azam ini, maka hendaklah kita melatih diri kita bermusyahadah. Kita menyaksikan ihsan Allah, kebaikan Allah pada kita. Kita menyaksikan bukan saja ihsan, nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Yang baik-baik, yang kita suka, yang kita seronok. Maka bila kita merasakan, ya Allah, rupa-rupanya setiap saat Engkau bagi aku nikmat. Setiap saat Engkau bagi kebaikan kepada aku, ihsan. Maka ya Allah, hanya Engkau yang berhak untuk aku sayang. Hanya Engkau yang berhak untuk. Sebab tu bila kita sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan, ya Rahman, ya Rahman. Kita sebut nama Allah ni, jangan kita sebut saja. Nak rasa ihsan Allah pada kita, kebaikan Allah, nak rasa nikmat Allah pada kita, nak timbul perasaan sayang. Ini baru kita boleh mendekati Ismul Azam. Barulah kita boleh rasa nama Allah ni agungnya Allah, sempurnanya Allah, hebatnya Allah. Baru kita rasa. Sebab kita sayang kat dia kan. Tak sama sebut nama Allah dengan sebut nama manusia. Tak sama. Walaupun manusia tu orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang. Tapi Allah memberi nikmat, bersifat ihsan kepada kita setiap saat, setiap detik. Ni. Jadi bila kita sebut nama Allah tu, jangan sebut dengan sambil lewa. Sebut dengan kasih sayang. Kita rasa sayang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyatakan kepada kita dalam hadis-hadisnya, antaranya satu mafhum apa kata Nabi, tabiat hati, tabiat jiwa manusia itu, dia cinta kepada orang yang buat baik pada dia. Jadi kalau ada orang buat baik pada dia, mesti dia sayang kat orang tu. Mesti sayang kat orang tu. Maka bayangkanlah apabila kita sentiasa melihat, menyaksikan, meneliti, merasakan kebaikan Allah pada kita. Apa kebaikan Allah ni? Mata ni boleh tengok. Walaupun dah rabun lah, kita tak jaga mata, rabun sikit mata kita ni. Tapi boleh melihat, boleh nampak, nak berjalan, tak terlanggar, tak terraba-raba, tak kena ada tongkat, mata boleh melihat. Itu nikmat Allah. Allah bagi ihsan. Allah bagi ihsan pada kita, kebaikan mata. Telinga boleh mendengar, lidah boleh bercakap, tangan boleh bergerak, tangan boleh angkat air, nak minum, nak makan. Itu yang kita nampak. Yang tak nampak, rambut kita, kan, kulit kita, semua itulah nikmat Allah, ihsan Allah. Allah buat baik pada kita. Maka apabila kita memperbanyakkan berfikir, menyaksikan, merasakan kebaikan Allah pada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa, ya Allah, hanya Engkau berhak untuk aku sayang.
maka kita pun sayang Allah. Sebab tu bila sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pun dah boleh menangis. Sebut ya Allah, ya Allah, menangis. Kenapa menangis? Teringat Allah bagi nikmat kat kita, kita buat dosa dengan nikmat tu. Allah bagi nikmat, kita buat dosa. Menangis, mata kita menangis. Kenapa? Teringat Allah sayang kita. Kita ni buat mungkar, buat maksiat, lawan Allah. Jadi nombor satu, macam mana kita nak membina kekuatan kasih sayang Allah tadi? Hendaklah kita sentiasa mengingati, memerhatikan, menyaksikan, merasakan dalam hati kita bahawa Allah sentiasa berbuat ihsan pada kita, sentiasa berbuat baik pada kita. Maka bila kita sentiasa melaksanakan hal ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan perasaan sayang dalam hati kita. Allah akan bagi hadiah sayang pada dia. Sayang pada Allah ni ibadah. Sebab tu ibadah, apa maksud ibadah? Ibadah ni maksudnya sayang yang memuncak, sayang yang memuncak sampai kita menyembah Allah, rukuk, sujud, taat, patuh, menyerah, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ibadah. Nombor satu. Nombor dua, macam mana kita nak dapat membina sayang pada Allah tadi ialah wa ma'rifatu asma'il husna wa sifat sifatihil ulia, iaitu kita berkenalan, kita mengenali nama-nama Allah yang indah, asma'ul husna wa sifatihil ulia, dan sifat Allah yang tinggi, yang hebat. Jadi apabila kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama dia, sifat-sifat dia, namanya yang baik, sifat dia yang tinggi itu, kita teliti satu-satu. Kita teliti satu-satu sifat Allah. Bila kita mula teliti satu-satu sifat Allah, maka kita akan timbul satu perasaan sayang pada Allah. Jadi sebab itulah, kalau kita kata Allah, apa maksud, apa erti Allah tu? Allah ni apa? Lafzul jalalah, lafaz yang agung. Kepada siapa? Zat wajibul wujud. Zat yang wajib wujud. Kita ni tak wajib wujud, Allah yang wajib wujud. Yang mana padanya terdapat sifat-sifat yang agung, nama-nama yang agung. Allah ada keagungan, ada kehebatan. Jadi kita kena faham, kita faham, oh rupa-rupanya yang sayang aku ni Allah. Jadi bila sebut Ar-Rahman, kita sebut Ar-Rahman, kita tahu apa erti Ar-Rahman. Sebut Ar-Rahim, kita tahu apa maksud Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, kita tahu maksud nama Allah tadi. Jadi kita mengenal ma'rifat, kita kenal nama-nama Allah, kita kenal sifat Allah yang tinggi, nama Allah yang indah. Jadi apabila kita faham dia satu-satu, kita meneliti dia satu-satu, maka akan tumbuhlah cinta pada Allah. Jadi sebab tu kita kena tengok satu-satu nama Allah. Jangan sebut ya Hayyu ya Qayyum aja, jangan sebut Ar-Rahman, sebut semua sekali. Tengok satu-satu sifat Allah, nama Allah. Contohnya kita nak sebut sini, kita kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ni Maha Penyayang, Maha Sayang. Allah Maha Sayang. Ar-Rahim Maha Pengasih. Contohnya Al-Malik, Raja. Tetapi dalam maksud makrifat ni, kita bukan hanya tahu Ar-Rahman Maha Penyayang, tapi sejauh mana, macam mana sayang Allah pada kita, kita tengok balik. Macam mana pengasihannya, mengasihani, Maha Pengasih Allah pada kita. Jadi maksud teliti kenal ni, kita tengok nama-nama Allah, kemudian kita hubungkan pula dengan hidup kita, hubungkan dengan makhluk. Bagaimana penyayangnya Allah kepada kita, sejauh mana Allah sayang kita, sejauh mana Allah sayang kita. Jadi bila kita fikir, tengok, mengenal nama-nama Allah, sifat Allah tadi, maka insya-Allah akan sayang, kita akan tumbuh perasaan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita bermakrifat, mula kenal lah, kita berkenalan dengan nama-nama. Sebab tu Asmaul Azam, dia bukan sekadar kita ucap satu nama, dua nama, tak. Kita tengok nama Allah semua sekali. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, tengok satu-satu. Kita cuba bayangkan tentang
bagaimana sayang Allah pada kita, bagaimana Al-Malik, Allah ni raja, Allah ni pemilik. Kita tengok raja, jadi kita tengok apa yang ada langit, bumi, apa semua ni, kita nampak kan kerajaan Allah. Kita nampak kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah ni sebenarnya ni. Jadi dalam kerajaan Allah ni, raja ni, ada orang buat maksiat, buat dosa macam dalam negara kita lah. Ada orang buat jahat, ada orang buat baik kan. Ada penjenayah. Jadi yang mengingkari Allah ni penjenayah lah. Yang mengingkari Allah penjenayah walaupun dia seorang pemimpin. Nampak macam dia pemimpin negara. Tetapi bila dia melanggar perintah Allah, dia bermaksiat, dia penjenayah. Kenapa? Raja yang sebenar Al-Malik, Malik ni Allah. Ni kerajaan Allah ni. Kerajaan Allah semua ni kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Manusia ni ada amanah aja. Dia jadi pemimpin tu amanah. Dia nak kena laksanakan amanah. Sebab tu orang beriman dia tak berebut-berebut nak jadi pemimpin. Ada orang di kalangan tuan-tuan suruh saya bertanding masuk pilihan raya PRUT 15, bertanding. Saya tak mahu jadi pemimpin. Cukuplah saya jadi apa yang ada saya pada hari ni, boleh cakap sikit-sikit dekat dalam FB ni, boleh cakap jumpa-jumpa kawan-kawan kita, setakat sampaikan dakwah ni cukuplah. Apa lagi yang nak kan? Jadi pemimpin ni amanah besar. Kan, sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Sebab kalau kita jadi pemimpin, kita buat salah, kan, dia punya hukuman Allah berat. Allah bagi hukum ni. Tapi pemimpin-pemimpin kita tak perasan. Dia ingat dia lah pemimpin. Dia ingat dia lah menteri. Kalau dia jadi menteri kesihatan tu, dia ingat dia lah menteri kepada segala kesihatan di Malaysia ni. Tak. Sihat dia tu pun Allah bagi. Dia menteri pertahanan, dia ingat dia lah yang pegang tentera. Kan? Tentera Allah tu. Jadi tu amanah kan. Amanah. Jangan bertanding pula, jangan bertanding, nanti terikat dengan sistem. Betul kan. Tak apa. Itu semua strategi je, tak ada, tu bukan benda yang bertanding tak bertanding ke apa tu, semua tu kan, itu ijtihad siasah. Itu tak apalah, kemudianlah kita bincang. Tapi saya pun tak nak kan, nak sebut kat sini. Bila sebut Al-Malik ni raja kan. Allah raja. Tengok rumah, tengok manusia, tengok pokok, tengok langit, tengok semua ni. Ini kerajaan Allah. Kita rasa kerajaan Allah. Allah SWT yang menjadikan oksigen, Allah menjadikan matahari, bulan. Ni kerajaan Allah. Semut tu pun kerajaan Allah. Sebab tu jangan menganiaya semut. Jangan menganiaya binatang. Nak sembelih pun, Nabi kata apa? Kena tajamkan pisau tu supaya ayam tu tak terseksa. Ni kerajaan Allah ni. Kita rasa. Jadi apabila kita dah mula melihat akan keadaan, akan sifat Allah yang maha hebat, maha tinggi, dan nama Allah yang maha agung tadi, maka timbul perasaan sayang ke Allah. Sayang ke Allah. Ini maknanya yang ketiga. Yang kedua ini ialah kita makrifat dengan nama-nama Allah. Yang ketiga, banyak lagi saya nak bagi ni sebenarnya. Ni baru satu topik. Wa tadabbur ma'anil Quranil Azim. Yang ketiga, nak sayang Allah, kita kena tadabbur Quran. Yang ketiga, kena tadabbur Quran. Maknanya kita kena merenung makna-makna Al-Quran tu. Baru boleh sayang Allah. Jadi Al-Quran ni kita nak kena faham. Kita kena tengok makna dia. Jangan main baca je. Tengok maknanya. Bila kita tengok maknanya, maka ketika itulah kita akan nampak, ini bukannya kata-kata manusia. Ini bukannya manusia yang cakap ni. Ini Allah yang berfirman. Allah ni kalamullah. Maka apabila kita melihat tu, kita renung, maka akan menumbuhkan sayang ke Allah, menumbuhkan baik sangka pada Allah. Baik sangka pada Allah, sayang ke Allah, husnul zon. Quran. Jadi Quran ni kita kena baca dan tadabbur. Tujuan tadabbur nak kenal Allah. Nombor satu, tujuan tadabbur nak kenal Tuhan kita. Itulah nak kenal Allah, nombor satu. Kena santai-santai lah, santai-santai. Baik. Kemudian yang keempat ialah mujalasatul muhibbin. Kita bergaul dengan orang yang sayang Allah.
kita bergaul dengan dia, kita bersama dengan orang yang sayang Allah, maka insya-Allah kita akan sayang Allah juga. Jadi kalau kita tengok kan, kawan-kawan kita ni jenis tak kenal Allah, tak sayang Allah, janganlah selalu bersama dia. Cari orang yang sayang Allah. Ni yang tak kahwin lagi ni kan, Akmal dah kahwin Mal, orang Kedah belum kahwin lagi kot. Cari isteri yang sayang Allah. Cari isteri yang sayang Allah. Jadi kita pun sayang Allah lah. Tapi nak cari isteri yang sayang Allah, kita kena sayang Allah dulu. Macam mana Allah nak bagi kita orang yang termasuk golongan al-muhibbin, orang yang sayang Allah, kalau kita pun tak sayang Allah? Kita kena sayang Allah. Bila kita sayang Allah, dapatlah. Kalau tidak, terpisahlah pula. Terpisah dengan orang yang sayang Allah. Baik. Ya, sebab itulah kita nak kena tengok yang keempat ni, macam mana nak menimbulkan perasaan sayang pada Allah. Kita bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang sayang cinta kepada Allah. Maka sayang cinta dia tu akan pergi kepada kita. Pergi kat kita ni. Dia akan merebak kita lah. Ni tabiat yang Allah cipta. Tabiat yang Allah cipta. Sebab tu kalau kita berkawan dengan orang muhibbin, al-muhibbin ini orang yang sayang Allah ini, golongan yang sayang Allah ini, maka kita pun akan sayang Allah. Tapi kalau kita sayang dengan orang yang benci Allah, tak suka Allah, yang suka buat maksiat, kita pun akan sama dengan dia juga. Ada orang pula tambah kan, Akmal, saya sebut nama Akmal, saya nampak Akmal buat tanda ni tadi ya. Okey, yang kelima ad-doa. Yang kelima doa. Jadi nak dapatkan sayang Allah ni anugerah. Kadang-kadang kita buat dah 1, 2, 3, 4, buat dah semua dah, tapi tak dapat, tak sayang kat Allah. Tak timbul perasaan sayang kat Allah. Kita dah buat dah cuba kenal Allah, tengok baca Quran apa semua, tapi tak sayang Allah, tak timbul perasaan sayang Allah. Rupa-rupanya kita tak minta kat Allah. Yang kelima ad-doa. Apa yang kita nak doakan ni? Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita, dan supaya kita sayang kat Allah. Dan Allah memang sayang kita dah sebenarnya. Tak ada doa dah, memang dah sayang kita. Kita nak sayang Allah ni. Dan kemudian kita nak berdoa supaya kita juga mencintai orang yang sayang Allah. Sebab tu Nabi ajar kita apa? Ya Allah, ni doa dia. Baca makna lah Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku boleh cinta Engkau, aku boleh sayang kepada Engkau. Ya Allah, minta. Ya Allah, aku minta. Ya Allah, jadikanlah aku ni seorang hamba yang sayang kepada Engkau. Dan aku minta kepada Engkau, Ya Allah, agar mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau. Aku sayang kepada orang yang sayang kepada Engkau. Dan aku minta, Ya Allah, pekerjaan, amal yang akan mendekatkan aku untuk mencintai Engkau. Kita minta juga amal. Jadi minta, satu, minta kita sayang Allah. Ini Nabi ajar kita ni hadis. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa? Minta supaya kita sayang kepada orang yang sayang Allah. Yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya kita buat kerja, beramal, buat pekerjaan yang menjadikan kita sayang kepada Allah. Jadi kita kena doa. Doa. Jadi ada 5 perkara yang akan menyebabkan kita sayang Allah. Baik, itu nombor 1. Nombor 2 yang saya nak sebut di sini, perasaan yang ada dalam diri kita yang kita tak perasan, yang juga menghalang kita untuk memahami, menghayati, merasakan Ismul Azam. Kita tak perasan, tapi ada dalam diri kita, iaitu kita berburuk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah ni dosa buruk sangka ni. Jadi kita tak perasan benda ni dia ada kat dalam kita. Jadi kita pun duk amalkan Ismul Azam lah kan, kita sebut macam-macam, tapi hati kita ada buruk sangka kat Allah. Baik, yang pertama sekali, bermula buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah ini ialah bila kita menyangka, kita sangka bahawa Allah tak sayang kita. Nombor 1. Buruk sangka yang pertama sekali bermula bila kita rasa Allah tak sayang kita. Apabila kita merasakan Allah tak sayang kita, dalam hati kita rasa Allah tak sayang aku, maka itu dosa. Kita buruk sangka dengan Allah. Allah sayang kat kita. Allah sayang sangat kat kita. Kita yang tak sayang Allah. Tapi Allah sayang sangat kat kita. Tiba-tiba kita kata Allah tak sayang kita. Itu buruk sangka pada Allah.
Bila kita ada buruk sangka pada Allah, kita dah ada gap dah ada jurang dah. Dan kemudian kita macam mana kita nak menghayati Ismul Azam? Tak boleh. Kita kena buang buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah ini ialah apabila seorang hamba merasakan rasa dalam hati dia, ataupun dia cakap, atau dia berfikir Allah tak sayang dia. Dan apabila dia berfikir, dia merasai bahawa Allah tak sayang dia, maka sesungguhnya itu satu dosa dalam hati. Kita tak sayang Allah tu kelemahan kita. Kelemahan. Kita tak sayang Allah tu kelemahan kita. Tapi bila kita sangka, kita rasa Allah tak sayang kita, dosa. Dosa. Jadi maknanya kita tengok sini, macam mana kita nak mengamalkan Ismul Azam kalau kita ni rasa Allah tak sayang kita? Kita tak kena rasa Allah sayang kita. Ada manusia yang rasa Allah tak sayang dia, padahal Allah sangat sayang pada dia. Kita hari ni lah contoh kita kan. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak jadikan kita Muslim. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak berikan kita iman. Allah tak bagi Islam kat kita. Allah tak bagi iman kat kita. Kalau Allah tak sayang kita. Jadi hari ni buruk-buruk kita pun, lemah-lemah kita pun, kita ada Islam. Kita ada iman dah tak banyak pun sikit, itu tanda Allah sayang kita. Siapa yang duduk dalam Islam, siapa yang beriman pada Allah, maka sungguh Allah sangat sayang pada dia. Khusus. Sebab dia ada Islam dah, dia ada iman. Tapi sebab tu kita jangan kutuk orang Islam. Jangan. Kita kata dia ni buat salah, dia ni cakap begini tak betul. Yang dikutuk tu ulama pula tu, orang alim. Kan? Apa lagi kutuk orang alim? Dia ni cakap macam ni salah. Hadis dia kata gini salah. Kan? Hadis yang ini salah. Urabak tak urabak kan? Ada orang sebut kan? Macam-macam. Dia skandalkan ulama' ni. Skandal namanya dia dedahkan keburukan. Dia menimbulkan perasaan ragu-ragu pada para duat. Menimbulkan perasaan sangsi kepada orang yang Allah sayang. Kalau kita sayang ke anak kita, atau kita sayang ke ayah kita, ibu kita, tiba-tiba ada orang kutuk ibu kita, marah tak? Piramli kata apa? Ini kepala bapa engkau. Ini kepala bapa engkau pula. Engkau pijak kepala dia, dia pijak kepala dia. Nampak? Kepala bapa dia kena pijak. Cerita Piramli kan? Marah tak? Marahlah, bergaduh lah. Nak sebut macam itu kan? Jadi bayangkan, Allah sayang pada seorang Islam, Allah sayang pada seorang beriman, tiba-tiba kita kutuk dia, kita fitnah dia, kita ngumpat dia. Allah marah tak? Marahlah. Allah marah. Apa lagi orang tu, orang alim, tak kira lah dia tu betul tak betul. Yang kita pergi buat benda yang tak, kita pergi dedahkan keaiban dia tu. Kalau aib, kalau betul aib, sebenarnya kadang-kadang kita tengok bukan aib pun, dia yang mendedahkan keaiban dia. Jadi sebenarnya begitu juga kita berperang dengan orang Islam, lagilah kita perang dengan awliya Allah, wali Allah, lagilah Allah isyah perang. Sebab apa? Allah sayang. Sebab tu kita hari ni jangan kutuk orang Islam, jangan kutuk orang beriman. Kalau salah sebut aja lah. Pemimpin lain Pemimpin ni dia ada special. Sebab dia ni memang pemimpin. Dia dah dikenali, dah ditahu. Itu lain sikit. Tapi ada adabnya jugalah. Ada adabnya juga. Ada adab, bukan kita main bantai gitu je. Baik. Ya sebab itulah. Kita hari ni merasakan bahawa bila kita ada Islam, bila kita ada iman, maknanya Allah sayang pada kita. Itu tanda Allah sayang kita. Ya, semua yang ada ni, semua yang ada Islam, semua ada iman, Allah sayang kat kita. Kita nak kena rasa Allah sayang kat kita. Jadi nombor satu, buruk sangka yang pertama bermula bila kita tak rasa Allah sayang kita. Kita kata, ya Allah, kenapalah aku miskin? Ya Allah, kenapalah aku sakit? Ya Allah, kenapa? Kita tanya soalan. Kenapalah aku tak boleh kaya-kaya ni? Kenapalah tak asyik gagal aja? Kenapa? Kita rasa Allah tak sayang. Kau tak sayang aku ke? Ya Allah, berdosa. Jangan cakap engkau tak sayang aku. Allah sayang kat kita.
Itu nombor satu. Kita tak perasan. Jadi bila kita dah ada buruk sangka ke Allah nombor satu ni, kan, maka macam mana kita nak mengenal Allah, nak makrifat dekat Allah? Macam mana kita nak mengenal Ismul Azam? Tak boleh kenal. Walaupun kita tahu, teori kita tahulah, kan, ini adalah merupakan nama Allah yang agung. Teori boleh lah, tapi kita tak boleh menghayati, tak boleh rasa. Jadi satu, kita buruk sangka Allah tak sayang kita. Jadi jangan rasa dalam hati kita Allah tak sayang kita. Jangan. Itu adalah tanda kita buat dosa ke Allah. Kita buruk sangka ke Allah. Su'uzzon. Ataupun kita buruk sangka bahawa Allah tidak mencukupkan rezeki kita. Tiba-tiba kita miskin, tiba-tiba kita tak sihat, tak cukup rezeki tak cukup. Kita sangka Allah tak bagi rezeki yang cukup. Bila kita kata Allah tidak cukup bagi rezeki pada aku, maka itu buruk sangka. Su'uzan. Kita ada kekurangan, orang lain kaya raya, orang lain ada macam-macam. Kita miskin, kita sakit, kita sehelai sepinggang, ataupun sebatang kara. Tak ada orang bersama kita. Mak ayah tak ada, apa ada pun kena boykot seorang-seorang. Kita rasa kita, kan, Allah tak bagi rezeki yang cukup pada kita. Kita tidak boleh bersyukur. Bila tak bersyukur tu, buruk sangka. Su'uzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah beri kepada kita sesuatu yang paling sesuai dengan kita. Ni kita tak perasan. Kadang-kadang Allah bagi kita, kan, dulu Allah bagi bisnes jadi, sekarang bisnes tak ada, tak jadi. Dulu ada kerja, sekarang tak ada kerja. Kita rasa macam rezeki tak cukup. Kita rasa Allah tak cukupkan rezeki kita. Itu buruk sangka kat Allah tu. Buruk sangka. Sebab tu kita doa tak dapat-dapat. Allah tak mustajabkan doa kita, kan? Allah tangguh doa kita. Kenapa? Kita buruk sangka ke Allah. Seseorang berkata, Allah tidak cukup beri rezeki ke aku. Aku ni tak cukup. Rasa tak cukup, tidak ada rasa cukup. Ini juga buruk sangka. Kita sangka Allah tak bagi rezeki yang cukup. Padahal Allah bagi yang terbaik bagi kita pada masa tu. Terbaik. Sebab tu kita nak kena rasa apa? Qanaah ni serba cukup. Jadi bila kita, ini pun dosa juga. Dosa. Ataupun dia berkata, Allah tidak sihatkan aku, Allah tidak sembuhkan aku. Contohnya dia kena sakit. Sakit apa? Kanser. Apa kata WHO? Sakit kanser tak ada ubat. WHO kata sakit kanser tak ada ubat. Kita pun putus asa. Tak ada ubat. Ada seorang pelajar saya dulu, seorang dia kena sakit kanser tulang. Tulang dia reput. Umur baru 20-an, tulang reput. Pergi jumpa doktor pakar tulang. Doktor kata apa? Tak ada ubat, tunggu mati. Doktor kata tunggu mati. Maknanya doktor tu buruk sangka dengan Allah. Bila kita kata tak ada ubat ni, buruk sangka ke Allah. Allah tak bagi aku sihat, Allah tidak menyembuhkan aku. Tak ada harapan lagi. Tidak ada harapan. Buruk sangka pada Allah. Nampak? Kita tak perasan dalam hati kita ni. Ada perasaan tu. Macam perasaan tak puas hati. Perasaan macam nak komen, nak komplain, nak kritik aja. Nak kritik aja Allah ni. Jadi, ini pun buruk sangka. Macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak makrifat ke Allah? Macam mana nak memahami Ismul Azam? Ismul Azam ni lagi hebat, besar. Macam mana? Sedangkan hati kita buruk sangka. Kita kata, ya Allah, aku ni tak ada harapan sembuh. Sebab tu, orang kata kanser tak ada ubat. HIV tak ada ubat. COVID-19 tak ada ubat. Buruk sangka ke Allah tu. Allah gambarkan setiap penyakit ada ubat. Nabi sebut macam itu. Tiba-tiba kita tak ada ubat. Kita pun putus harapan. Kena kanser, habislah. Matilah. Kena AIDS, habislah, mati. AIDS tak ada ubat, dia kata. WHO kata tak ada ubat. Itu buruk sangka. Sebab tu kita tak boleh ikut orang kafir. Tak boleh ikut orang yang tidak ada iman, tidak ada Islam. Untuk buat fatwa kita. Sebab bila kita buat ikut fatwa dia, dia punya pemikiran macam tu. Dia tak jumpa ubat, dia kata tak ada ubat. Ubat ada, dia tak jumpa lagi.
Dia buruk sangka ke Allah. Jadi ini yang kita kena rasa. Ini ataupun bahagian rezeki ni. Ataupun Allah tak kabulkan doa aku. Aku dah berdoa dah. Banyak kali dah aku doa. Tapi kita rasa dalam hati, Allah tak kabulkan doa. Bila kita kata Allah tak kabulkan doa, rasa hati tu kita cakap tu, kita dah buruk sangka ke Allah. Buruk sangka ke Allah ni. Sedangkan Allah kata Allah pasti mengkabulkan doa. Bagi orang beriman, sama ada doa tu ditangguhkan atau Allah bagi lebih baik daripada yang kita minta. Jadi Allah pasti kabulkan doa. Jadi apabila timbul dalam hati kita perasaan kita kata Allah tak kabulkan doa aku lah, kita dah angkat tangan minta macam-macam, dah minta banyak kali dah, tahun-tahun kita kena sakit, Allah izin tak sembuh, bertahun-tahun tak sembuh, kita doa akhir timbul satu perasaan dalam hati kita, aku dah doa banyak kali tapi Allah tak kabulkan doa aku. Allah tak kabulkan doa, kita buruk sangka ke Allah. Setiap sakit ada ubah, melainkan mati. Mati pun ada ubat, tuan-tuan. Mati ada ubat tak? Ada. Ada tak orang yang mati hidup? Ada tak? Ada. Zaman kita pun ada. Zaman Nabi Isa pun ada. Zaman Nabi Isa tu kan, Nabi Isa hidupkan orang. Ada tak mati? Dia ada boleh hidup tak? Boleh hidup. Ada ubat. Cumanya ajal. Ajal tak ada ubat. Ajal tu bila sampai waktu, cukuplah kat dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mati. Mati itu ajal. Maksud ajal tadi, bila dah sampai waktu ajal, mati. Kalau belum ajal, dia dah mati, dia dah koma, sampai peringkat brain dia pun dah tak berfungsi semua. Doktor kata dah mati, dah meninggal. Tiba-tiba tengah nak mandikan dia, tiba-tiba dia hidup. Ada tak? Ada kes kan? Dah sampai peringkat tanam dalam kubur. Doktor dah isytihar mati. Tiba-tiba hidup balik. Ada tak? Ada. Dekat Malaysia pun ada, dekat Indonesia pun ada, dekat Arab pun ada. Malahan dalam Quran pun sebut tentang dalam hadis-hadis pun sebut tentang Isa menghidupkan orang mati. Boleh tak? Ada sebab tak? Ada sebab. Wa kulli syai'in bisabab. Kat sini ni. Ada sebab dia. Di dunia ni lah. Ada sebab dia. Kita je tak tahu. Jadi mati pun ada ubat. Yang tak ada ubat ni apa? Ajal. Bila sampai ajal, habis. Jadi maknanya Allah bagi kita masa kita. Period kita nak duduk berada ni. Tempoh nak duduk kat dunia ni. Jadi apa lagi penyakit? Ada ubat juga. Ada ubat juga ni kami bincang lah ni. Bila kami bincang secara detail medical ni, perubatan ni, kan, semua penyakit kecuali mati. Mati tu macam ajal. Mati, orang yang dah clinically, secara klinik dikatakan mati. Brain dia dah tak berfungsi, jantung dah tak bergerak, darah dah berhenti. Dia duduk dalam keadaan duduk diam, dah tak ada apa. Tiba-tiba tengah nak semayang, nak apa, tiba-tiba dia bangun, hidup pula. Itu dah mati tak? Dah mati tapi hidup. Maknanya belum ajal lagi. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, dia tidak akan dilambatkan ataupun dicepatkan, walaupun satu saat. Dah sampai ajal, matilah. Tapi mati itu sendiri, Allah Taala menunjukkan kuasa dia. Mukjizat Nabi, tak kira lah sama ada mukjizat ke apa, tapi kuasa Allah. Allah boleh menghidupkan orang mati. Banyak Uzair, banyak kisah ni. Nabi yang Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu dah mati. Kita kata dah 300 tahun dah jadi tanah, Allah hidupkan semula kan. Ada tak sebab? Ada sebab, tentu ada sebab Allah jadi sebab. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahulah. Kita sebut dah perubatan. Ya, sebab tu bila kata penyakit tak ada ubat, buruk sangka ke Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kami nak iman macam Ustaz. Iman saya pun tak kuat. Nampak je boleh cakap. Jadi kita nak kena kenal Allah. Baik. Allah tidak mengkabulkan doa, kita kata rasa macam itu,
maka itu juga buruk sangka pada Allah. Ini kita nak kenal Allah, kita kenal Allah pasti istajib. Allah akan mustajabkan doa. Allah akan kabul. Sebab tu bila Allah bagi ilham kita berdoa tu, ya Allah kita berdoa kan, maknanya Allah nak bagi kita tu. Cumanya mungkin dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang kita perlukan pada masa akan datang. Mungkin dah macam-macam lah. Itu semua Allah yang berkuasa. Kita tak bolehlah nak paksa kat Allah. Allah aku nak A. Maka Allah, kalau itu kita lah Tuhan. Dah Allah Tuhan, kita hamba. Jadi kita minta tu Allah bagi ikut apa yang Allah nak. Tapi Allah mustajabkan doa. Allah terima. Orang beriman, ya mujib. Betul. Allah yang maha mengkabulkan. Jadi sebab tu bila kita kata doa aku tidak, Allah tak kabulkan doa aku, itu satu dosa. Ini kita nak halusi hati kita ni. Nak menghalusi hati kita ni supaya hati kita ni benar-benar boleh kenal Allah. Baik sangka dengan Allah, sayang Allah. Barulah kita boleh faham Ismul A'zam. Ada kereta bunyi pula. Nanti kita bunyi. Sekejap, alhamdulillah. Allah izin kita bunyi kan. Jadi apabila kita kata kita berdoa, maka sebenarnya doa tu ibadah. Jadi konsep doa ni, tuan-tuan dan puan, konsep doa ni bukan kita doa kita pasti dapat apa yang kita nak, tapi kita pasti dapat apa yang Allah beri. Allah mustajabkan doa tu. Kalau kita beriman Islam, sebab tu bila kita doa tu, maknanya Allah nak bagi tu. Sama ada yang dia nak bagi yang itu kita minta tu, ataupun lebih baik daripada tu, ataupun yang kita perlukan pada masa itu. Kan? Contoh, saya bagi satu contoh. Kita, ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Kita tak ada duit, kita minta kaya ke Allah. Ya Allah, berikanlah aku kenderaan. Contoh, kita minta. Allah tak bagi kenderaan. Allah tak bagi kaya. Allah bagi apa? Tiba-tiba, kita tak sakit-sakit. Allah tahan penyakit datang kat kita. Itu pun datang daripada doa juga. Kita tak minta kita sihat kan? Sebab kita tak sakit. Kita tak sakit. Jadi kita tak minta kita sihat, kita tak sakit, kita minta kaya. Kan? Kita minta kereta, rumah. Jadi sepatutnya kita kena sakit. COVID-21, COVID-22 kan. Tapi Allah halang sakit daripada negara kita. Lebih baik daripada kaya. Kaya sakit buat apa? Makan pun tak boleh, berdiri pun tak boleh kan. Jadi Allah SWT menghalang sakit ataupun mudarat datang ke kita. Jadi itu doa kita minta kaya, Allah bagi yang lebih baik daripada kekayaan yang kita minta. Nampak? Nampak tak? Jadi kita kata kat sini, janganlah kita kata Allah tak kabulkan doa saya. Kita yang tak tahu. Jadi kita baik sangka dengan Allah. Semua yang kita doa, Allah akan beri kepada kita. Ini satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi Allah yang bagi. Sebab Allah ni Al-Qahhar, Al-Jabbar, dia yang boleh paksa, dia yang boleh mengalahkan. Dialah Al-Mujib, yang memperkenankan doa. Bukan kita minta aja. Sebab tu tuan-tuan dan puan, akidah kita bila kita berdoa ni, kita berdoa kerana sayang pada Allah, kita berdoa kerana kita ikut perintah Allah. Allah perintah kita berdoa, maka kita pun berdoa. Kita berdoa kerana sayang Allah. Jangan kita berdoa kerana diri kita. Macam mana kita kata kita berdoa kerana diri kita? Kita berdoa kita nak itu yang kita nak. Sebab kita berdoa kerana diri kita. Kita nak kaya. Ya Allah, aku nak kaya juga. Ya Allah, aku nak kahwin dengan si A. Aku nak kahwin dengan dia juga. Ya Allah, nak kahwin dengan dia. Tak ada orang lain. Dia lah. Jadi kita doa kerana kita. Jadi ibadah tak? Tak jadi ibadah. Kita doa kerana Allah baru jadi ibadah. Tapi boleh tak kita minta untuk diri kita? Boleh, mintalah. Tapi kalau Allah tak bagi, kita masih lagi berdoa. Kenapa? Kerana tugas kita ibadah ni berdoa. Allah perintah kita berdoa. Kita berdoa lah. Tapi kalau tak dapat, kita reda, kita sabar. Kita reda. Maka jadilah doa tu ibadah. Kalau tak, doa tu jadi apa? Jadi doa untuk kita. Kita doa kerana kita sayang diri kita. Bukan kena sayang Allah. Tak jadi ibadah lah. Dapat pahala tak? Allah maha pengasih yang dibagilah pahala kita doa tu. Tapi kita dapat tak kenal Allah. Tak kenal Allah lah. Kita doa, kita ingat kita ya yang punya. Diri kita ni kan. Kita susah hati kita doa Allah tak kabulkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa orang beriman.
Dia pasti kabulkan. Cumanya dia bagi yang dia nak lah, yang dia suka lah, iradah dia, kuasa dia. Dia Tuhan. Kita ni terima je. Kan? Allah bagi yang kita nak, kita syukur. Allah bagi satu yang lebih baik daripada yang kita nak, kita syukur. Allah tak bagi pun, kita sabar. Kan? Kalau Allah tak bagi pun, kita sabar. Yang kita nak tu, Allah tak bagi. Kita sabar, kita reda, kita ikhlas kepada Allah. Terus juga doa. Jadi barulah kita boleh baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konsep doa ni kan, ialah ibadah. Kita nak beribadah kepada Allah. Siapa yang paling kuat di kalangan kita ni? Siapa yang paling banyak berdoa kepada Allah? Siapa yang paling sikit berdoa, maka dialah yang paling kan, paling lemah sekali. Ajuz, lemah. Jadi Allah akan kabulkan doa kita. Ada satu kisah saya pernah bacakan kepada tuan-tuan. Kisah sebelum ini, seorang yang alim, salah seorang ulama lah. Kan? Dia telah berdoa bertahun-tahun, dia berdoa. Dia nak minta sesuatu lah. Kan? Apa yang nak minta tu, wallahu a'lam. Tapi Allah tak perkenankan doa dia tu. Dia nak minta, tapi Allah tak perkenankan doa dia. Tidak makbul doa dia. Maka sehingga akhirnya dia rasa dalam hati dia, Allah tidak kabulkan doa dia. Allah tak kabulkan doa. Dia rasa dalam hati dia. Maka Allah izin dia pun bermimpi. Dia bermimpi, dia berada di yaumul hisab, di padang mahsyar, di yaumul hisab, hari dia dihisab oleh Allah. Maka apa dalam mimpi, Allah bentangkan semua amalan dia. Bentangkan amalan dia, dia sembahyang, dia puasa, dia baca Quran, dia apa sebagainya semua. Semua termasuk dia berdoa, itu pun amalan juga. Semua dia bentang, dan semua amalan tu ada korupsi, ada kelemahan. Tak ikhlas ke, lalai ke, adalah kelemahan kat sana kat sini. Macam kita lah. Kita sembahyang tak khusyuk, kita sedekah tak ikhlas, kurang ikhlas. Kita buat baik kat orang, nak riak-riak, tunjuk-tunjuk. Jadi kita adalah kelemahan amalan kita tu. Maka setiap kali dia buat amalan, orang alim ni, maka amalan ni ada kelemahan. Amalan ni ada kelemahan. Amalan ni ada kelemahan. Yang ni tak ikhlas, yang ni tak khusyuk. Adalah dia punya kelemahan-kelemahan ni. Korupsi disebut. Tidak sempurna. Bila tidak sempurna, korupsi, Allah tak terima. Allah tak terima. Maka sehingga dia pun berputus asa. Ketika dia dihisap depan Allah ni, dia rasa habislah, Allah akan murka kat aku, Allah akan campakkan aku, azab aku. Kan? Allah akan azab aku, kata kan, dalam hati dia lah. Maka tiba-tiba ada satu amalan yang berbungkus. Amalan tu bertutup. Terbang datang kepadanya, datang amalan itu berbungkus. Maka dibukakan amalan itu. Maka itulah doa-doa yang ditangguhkan oleh Allah. Rupanya doa yang Allah tangguhkan tu ibadah. Maknanya dia tak dapat apa lagi. Doa yang ditangguhkan tu, maknanya tak ada apa-apa. Maka amalan itulah yang menyelamatkan dia pada hari yaumul hisab. Jadi rupa-rupanya amalan ni yang selamatkan dia. Amalan lain semua korup, tak ikhlas, tak khusyuk, lalai, kan, penuh dengan riak, ujub, penuh dengan sombong, takbur. Tiba-tiba amalan yang doa yang tidak mustajab ni, doa yang disebut dia rasa tak mustajab, dia rasa tidak, Allah tak terima ni, doa yang tak terima tu Allah datangkan, itulah amalan yang menyelamatkan dia. Jadi sebab tu kita berdoa ni, jangan kita rasa Allah tidak makbulkan doa kita. Jangan, itu buruk sangka kat Allah. Kita kena rasa Allah terima. Cumanya apa? Allah bagi dalam bentuk yang dia nak, sebab dialah Tuhan. Dia raja kita, dia Tuhan kita. Jadi tentulah dia yang dia punya kehendak dia lebih baik daripada kehendak kita, lebih tinggi daripada kehendak kita. Kuasa dia lebih tinggi daripada kuasa kita. Maka dia bagilah apa yang kita perlukan. Allah ni Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dia bagi apa yang lebih baik daripada yang kita minta. Nampak? Jadi jangan dalam hati kita rasa, Ya Allah, kenapalah kau tak terima doa aku. Jangan. Itu dosa. Buruk sangka kat Allah dalam dia. Jadi sebab itulah kita sebut sini, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu, kalau ada dalam hati kita, itulah buruk sangka kita pada Allah. Jadi sebenarnya doa yang tak kabulkan itu juga boleh menjadi amalan yang menyelamatkan kita ke akhirat besok.
Jadi ini antara perkara-perkara yang Allah SWT nak ajar kita, nak didik kita. Pahala semua tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, buruk sangka kita ni. Saya minta lebih sikit masa hari ni. Saya nak habiskan ni. Kalau tak, besok dia jadi lain. Yang ketiga, buruk sangka kita pada Allah ini apabila kita menyangka apa sahaja af'al Allah, perbuatan Allah tu terhenti pada sebab. Terhenti pada sebab. Maknanya, kita kata, kalau nak kaya, kena bekerja, kena berniaga, mesti kaya. Kalau kita nak sihat, makan ubat. Inilah buruk sangka kita. Sebab kita nampak yang bagi kita kaya, yang bagi kita sihat ialah usaha kita, sebab tu. Saya makan saya makan ubat, saya sembuh. Setakat tu je. Ubat, dia tak nampak Allah yang menyembuhkan. Dia tak nampak Allah yang bagi kaya. Dia tak nampak Allah yang bagi berjaya. Allah yang bagi gagal. Allah yang bagi sakit. Dia tengok sebab je. Jadi kita ni berfikir sampai sebab je. Sebab yang menjadikan yang kita sangka. Jadi kita percaya pada sebab memberikan bekas. Sebab memberi bekas. Ubat yang menyembuhkan. Saya pandai, saya networking, itulah yang mengayakan saya, menjadikan saya kaya, menjadikan saya hebat. Saya pandai belajar, saya smart study, saya menjadi orang yang hebat dalam pelajaran. Kita tengok sebab tu yang menjadikan kita berjaya, gagal dan sebagainya, maka itu maknanya kita buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah. Sebab ada orang tak perlu bekerja pun dia kaya dah. Ada tak? Ada. Tak perlu dia berniaga jadi kaya. Ada orang kata nak jadi billionaire ni kena bisnes. Jangan kerja makan gaji. Kerja makan gaji ni tak boleh jadi billionaire. Tak boleh jadi trillionaire. Tak boleh. Millionaire tak boleh. Mesti berniaga. Ada orang cakap itu kan. Mak dia nampak berniaga tu sebab jadi billionaire. Ada orang jadi billionaire tak? Dia tak berniaga. Dia bekerja kerajaan je. Ada tak? Ada. Tu menteri tu. Menteri tu. Jadi billionaire, trillionaire. Dia bukan berniaga pun. Dia duduk situ sign je. Ni pembelian apa ni? Pembelian apa ni? Ubat. Pembelian ubat. Ubat ni wajib kepada semua rakyat Malaysia. 32 juta. Rakyat Malaysia 38 juta termasuk orang asing sebagainya. Katalah 40 juta. Wajib semua ambil ni. Dia cuma sign je. Di kaki tangan kerajaan yang bernama menteri, Pak Menteri, sign. Dapat komisen. Sebiji ubat, satu botol yang disign tu, ubat yang disign tu, kan dia dapat RM60. Bayangkan kalau 60 kali 32 juta. Tak payah kerja. Kan? Bilion. Kan? Bilion. Itu kalau RM60, kalau RM200, kalau RM100. Sebab kalau ubat ni pharma company ni, dia untung bukan 1%, 2%, 3%. Tak, dia untung hundreds of percent, bukan 100%, lebih 200-300%. Modal buat vaksin tu, berapa ingat modal buat vaksin? Saya ingat RM5 tak sampai. Katalah RM10. Satu botol vaksin $80. Berapa banyak? Tak, sebab saya kenal kawan-kawan buat vaksin ni, manufacturing vaksin saya kenal. Ada profesor-profesor kawan-kawan saya sama mengajar. Memang dia vaksin manufacturer. Dia boleh kata menteri dapat berapa komisen, dia boleh sebut. Menteri dapat berapa komisen, DG dapat berapa komisen, dia boleh sebut. Saya tak tuduh DG mana-mana bukan menteri Malaysia, bukan DG Malaysia. Ini dunia punya ni, sebab dia world. Kawan saya ni world. Dia vaksin manufacturing. Dia pakar. Kenapa tak rujuk kat dia? Saya tak tuduh siapa-siapa ambil komisen. Jangan sebut pula nama kat bawah tu. Ini tak. Sebut sini.
Dia bukan bekerja meniaga pun, tapi bilioner, triliuner, commission, dia sign, dia setuju. Ini tak letak kat belakang, depan. Tak ada kat depan, semua belakang. Belakang semua belakang. Under table, tak nampak. Sebab tu beria-ria sangat nak suruh orang semua ambil. Kalau tak laku lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, sebab tu bukanlah meniaga yang jadikan kita kaya. Bukannya kita tak makan ubat yang jadikan kita sakit. Hakikatnya jangan terhenti ke sebab. Sebab tu. Sebab ni hanyalah merupakan sebab, bukan yang menjadikan. Bukan yang memberi bekas. Bukan yang memberi bekas. Bukan yang menjadikan. Seorang mati, accident. Mati sebab accident. Kita nampak aksiden itulah yang matikan dia. Tak, Allah yang ambil nyawa dia. Jangan berhenti sebab. Siapa yang melihat perkara yang berlaku sampai setakat sebab sahaja, maka pada ketika itu, dia telah buruk sangka pada Allah. Dia buruk sangka pada Allah. Kita kena usaha, kita kena bekerja, baru kita kaya, baru kita ada duit. Boleh tak Allah bagi orang tu jadi kaya, orang tu jadi kaya tanpa bekerja? Boleh tak? Boleh lah, contoh tadi tu. Contoh menteri tadi tu. Dia tak berniaga pun, tapi dia boleh kaya. Kan? Pandora lah apa yang nak sebut sekarang ni kan. Tak kira lah apa pun. Dia nak sebut dekat sini. Kan? Boleh tak orang tu sihat tanpa ubat? Boleh. Boleh tak orang tu hidup tanpa sebab? Dia mati, tiba-tiba hidup. Dia mati, tiba-tiba tak ada anjing apa-apa, dia hidup. Dah mati dah, hidup. Boleh tak? Boleh. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang menyihatkan. Allah yang memberikan sakit pada seorang. Allah yang menjadikan orang tu kaya. Allah jadikan orang tu miskin. Allah yang berikan orang tu berjaya. Allah yang bagi orang tu gagal. Semuanya Allah. Itu af'al Allah, perbuatan Allah. Semua. Jadi kita lihat di sini, apabila berlaku perkara-perkara tersebut, kita hanya kata sebab aja. Sebab sahaja. Maka pada ketika itu, kan, kita telah buruk sangka ke Allah. Orang tu kaya sebab dia meniaga. Kita buruk sangka ke Allah. Kenapa? Kalau dia tak berjaga, dia miskin ke? Tak semestinya. Allah nak bagi, Allah yang bagi dia kaya. Bukanlah maknanya kita tak payah berusaha. Bukanlah maknanya tak payah bekerja. Sebab kerja tu Allah perintah, usaha tu Allah perintah. Jadi usaha tu, kerja tu, meniaga tu, belajar tu, semua tu ibadah. Memang Allah perintah kita. Tapi bukanlah sebab kerja tu kita kaya, niaga tu kita kaya. Bukan itu. Kaya tu Allah yang bagi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bekerja, kita berusaha, tapi tak semestinya kaya. Ada orang tak bekerja siang malam, tapi tak kaya, muflis. Ada tak? Ada. Kenapa? Bukan sebab bekerja tu jadi dia kaya atau ni. Sebab Allah yang bagi dia. Ini apabila kita kata bahawa sesuatu tu dengan sebab, maka kita buruk sangka ke Allah. Kita buruk sangka ke Allah SWT. Apabila kita menyatakan dalam hati kita perasaan, kita kata sebab inilah dia gagal. Sebab inilah dia berjaya. Tak, Allah yang bagi dia gagal. Ada tak sebab? Ada sebabnya tu. Tapi bukan sebab Allah. Allah izin. Sebab itulah, bila seorang dia berusaha, gagal, maka dia sabar. Kenapa? Sebab yang bagi gagal tu Allah. Allah perintah dia usaha, dia dapat pahala. Usaha tu dia maksimal dah usaha. Buat macam-macam. Jadi usaha itulah yang Allah bagi ganjaran pahala. Jadi Allah mungkin tak bagi berjaya kat situ, Allah bagi berjaya kat tempat lain. Allah bagi berjaya kat akhirat. Allah ni Maha Adil. Jangan takut. Yang penting usaha je, buat aja, bekerja maksimal. Kita bekerja dengan smart, dengan networking, dengan apa, kita buat semua. Tapi kita tak rasa Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi berjaya, Allah yang gagalkan. Sebab tu kita jangan takut. Dajjal apa semua kan.
Allah boleh gagalkan tak? Allah boleh gagalkan apa yang mereka rancang. Walaupun perancangan dia hebat, tapi Allah boleh gagalkan. Jadi bila gagal, kita sabar. Jangan kita putus asa. Ada seorang peniaga. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, aku dah bayar zakat, aku dah sembahyang, aku puasa, pergi umrah, naik haji. Tapi kenapalah aku muflis? Kenapalah aku muflis? Minta dia tanya ke Allah. Allah nak uji dia dengan miskin, muflis. Maka dia gagal tadi. Sebelum tu dia berjaya. Dia gagal. Maka dia kena sabar. Sabarlah. Ini maknanya peranan makhluk dia sabar. Kalau kita Tuhan, kita nak berjaya je. Kalau kita Tuhan, kita nak kaya je. Tak. Kita bukan Tuhan, kita hamba. Allah ni Al-Jabbar. Allah boleh mengalahkan. Allah ni Al-Qahar. Allah ni Maha Perkasa. Jadi kita kena tunduk pada Allah. Kalau kita berjaya pula, buat satu berjaya. Cemerlang. Dapat macam-macam. Kita kena syukur. Sebab yang bagi kejayaan tu bukan kita yang pandai. Bukan usaha kita yang pandai apa. Allah yang bagi berjaya. Maka kita bersyukur pada Allah. Ini maknanya satu yang halus dalam hati kita. Yang kadang-kadang kita tak perasan. Inilah yang menghalang kita mengenal Allah. Yang menghalang kita untuk memahami Ismul A'zam. Tak boleh nak faham. Sebab hati kita masih lagi tak clear akidah kita ni. Masih lagi tak kenal kuasa Allah. Masih tak kenal. Apa yang kita perintah? Yang kita perintah ialah beramal, berusaha, bekerja dengan kuat. Work hard, work smart. Work with networking. Work diligently. Bekerja dengan rajin semua sekali. Itu perintah. Kenapa? Sebab bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh kepintaran, pengurusan yang baik. Itu semua ibadah. Semua ibadah. Baik. Ada orang kata apa? Kita tak boleh guna ubat kampung. Sakit ni tak boleh. Guna ubat kampung tak boleh. Tak boleh guna ivermectin. Tak boleh. Tak boleh guna tibun nabawi, habatus saudah. Tak boleh. Tak boleh sembuh. Kena tanya pakar. Siapa pakar? WHO. Kena jumpa pakar. Baru sembuh. Ini ucapan orang yang su'udzan. Yang buruk sangka pada Allah. Ni hati-hati. Ni akidah ni, hati-hati. Ini orang yang su'udzan billah. Dia kata apa? Kena hak ni juga, ni juga. Hak lain tak boleh, hak ni juga. Ini su'udzan pada Allah. Macam Allah tak berkuasa. Itu yang berkuasa. Kita dah kata Allah tak berkuasa. Allah nak bagi sembuh. Makan habatus saudah pun boleh sembuh. Minum air banyak-banyak pun boleh sembuh. Kalau Allah nak bagi sembuh, ni dari sudut akidah. Jadi bila kata itu je, kena ambil ni je, hak ni je, maka kita dah berlaku su'uzan dengan Allah. Sebab kita kata, inilah yang menjadikan dia sembuh. Bukannya Allah yang menyembuhkan. Habis kalau orang tu tak ambil ubat tu pula, macam mana? Dia kata apa? Syirik ke Allah juga. Sebab Allah dah ciptakan sebab. Betul, ada sebab. Tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan sebab yang menyembuhkan. Sebab ni menjadi syarat-syarat aja. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Mungkin ada, mungkin tak ada. Itu sebab. Dia boleh datang dari berbagai sebab. Dia bukan satu sebab je. Banyak sebab lagi. Sebab tu Allah ni maha bijaksana. Allah boleh menyembuhkan satu penyakit dengan banyak sebab. Bukan satu sebab. Ataupun Allah boleh sembuhkan sakit tanpa sebab. Allah nak sembuhkan tanpa sebab. Boleh. Dia ada kuasa. Tapi hati kita ni nak kena betulkan. Jadi yang menyembuhkan, bila kita kata ubat yang menyembuhkan, ubat yang menyembuhkan, itu maknanya su'udzan billah. Kita buruk sangka ke Allah. Ubat tu sebab aja. Tapi kena cari ubat tak? Kena makan tak ubat? Kena buatlah sebab Allah perintah. Makan ubat tu ibadah. Kalau ubat tu ubat yang baik, yang tidak mudarat, tidak ada najis padanya, maka ubat itu, makan ubat ni sebahagian daripada ibadah, usaha. Tapi bukan itu yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kalau kita bekerja, berniaga, bawa kaya. Kerja, kaya. Walaupun Allah suruh kita kerja. Kerja tu ibadah. Ada orang kerja, jadi kaya, berjaya. Ada orang kerja, jadi gagal. Miskin. Kenapa? Allah yang bagi kaya dan miskin. Itu akidah kita. Usaha kena buat sebab Allah suruh kita
buat, bekerja. Allah perintah kita bekerja, berusaha. Jadi Allah yang menyembuhkan. Jadi apabila kita berhenti sekata sebab saja, sebab saja. Kan? Ini sebab tak sampai ke Allah, maka itu su'uzan, kita buruk sangka dengan Allah. Jadi sebab tu af'al Allah, perbuatan Allah tidak terhenti dengan sebab. Af'al Allah tidak terberhenti. Perbuatan Allah tu, kuasa Allah tidak terberhenti dengan sebab tadi. Dia boleh dengan sebab tu, boleh dengan sebab lain, boleh juga tanpa sebab langsung. Terus sembuh, terus kaya, boleh juga. Ahmad Al-Bab contohnya kan, kurang lebih tu kan. Ahmad Al-Bab yang punya, tak payah kerja, tak payah apa, lahir-lahir dah ada harta. Ahmad Al-Bab yang punya kan. Ada tak? Ada orang lahir-lahir, atuk dia kaya. Kan? Dia tak payah bekerja apa. Allah bagi dia. Jadi dia kata itu sebab atuk dia kaya kan. Sebab atuk dia kaya kan. Kalau atuk dia tak kaya pun, tiba-tiba dia menang pertandingan, masuk dalam Giant ke Tesco, sekarang dia jadi Lotus kan. Apa sebagainya, masuklah, katalah, tak kira lah mana-mana. Tiba-tiba masuk tu, tiba-tiba ada orang bagi hadiah kat dia. Sebab kan, customer yang kesejuta dekat Malaysia ni, dia yang kesejuta, maka dia dapat hadiah RM1 juta kan. Dia tak ada buat apa, datang masuk, tiba-tiba dapat hadiah kan. Allah yang tentukan, tak ada sebab apa pun kan. Banyak lagi lah contoh. Jadi sebab itulah Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang kita ni kena membetulkan. Allah berfirman dalam suratul Fussilat ayat 23. Saya bacakan makna lah, kita masa dah lebih. Dan sangkaan kamu yang demikian, kamu bersangka, zon kamu, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu sangka pada Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu. Jadi buruk sangka pada Allah boleh bawa binasa, maka menjadikan kamu orang yang rugi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Akbaru kabair su'uzan billah. Dosa yang besar, yang sangat besar, akbar, yang paling besar, dosa yang dikatakan syirik tadi ialah apabila kita buruk sangka pada Allah. Jadi jangan buruk sangka pada Allah. Jadi macam mana kita nak ada ismul azam, macam mana kita nak kenal Allah kalau kita buruk sangka dengan Allah? Akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar tu, su'uzan, kita buruk sangka dengan Allah. Maka buruk sangka dengan Allah boleh membawa kepada kufur, boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada kafir. Jadi su'uzan ni bukan benda kecil. Sebab tu saya sebut sembuh sebab ubat menyembuhkan. Itu su'uzan dengan Allah. Syirik tu. Maka hak ni kita wajib bertaubat. Bila kita kata, Rasul kata sebesar-besar dosa yang besar itu adalah berburuk sangka dengan Allah, maka siapa yang berburuk sangka dengan Allah wajib bertaubat, sebab dia dosa besar. Dosa besar ni. Jadi bila dosa besar, wajib besar. Apa maksud taubat? Menyesal. Kita menyesal apa yang kita rasa, apa yang kita, dan kita berhenti, dan kita tak nak ulang lagi buruk sangka pada Allah. Jadi bila kita dah mula hak ni, barulah kita nampak, oh rupa-rupanya inilah yang menghalang aku daripada kenal Allah. Inilah yang menghalang aku daripada doa-doa Ismul Azam. Kenapa? Sebab rupanya kita ada buruk sangka. Kita tak sayang Allah. Rupanya ada benda-benda tu. Ini antara perkara yang kita bincang pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita faham. Saya minta kalau dia tulis nama-nama tadi, dia perasan ada nama-nama siapa-siapa ke, pemimpin-pemimpin, tolong delete lah. Janganlah tulis-tulis nama orang. Saya tak sebut nama orang pun. Saya cuma kata kalau dia menteri di dunia ni, semua satu dunia dia ada komisen. Satu dunia ada komisen. Jadi kat Malaysia ni mungkin tak ada komisen kot, agaknya lah. Tapi apa beza Malaysia ni, lebih kurang ni. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah esok kita sambung.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adibuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah sururaha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada buruk sangka kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah kami daripada syirik kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah kami daripada segala perasaan-perasaan negatif kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyayangimu, yang mencintaimu. Ya Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. Ya Allah, mencintai amalan dan perbuatan yang membawa kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh, yang mendapat hidayah di akhir zaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah esok kita akan sambung kekuatan bersama Ismul Azam, macam mana nak mencapai kesempurnaan ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah izin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.